Semasa Hussein mengambil almari tersebut, beliau telah memberitahu kepada Ma'il bahawa dia tidak punya wang pada masa itu dan berjanji untuk membayar hutangnya pada akhir bulan. Pada akhir bulan, seperti janjikan, Ma'il telah berusaha untuk mendapatkan wangnya. Hussein memaklumkan kepadanya bahawa beliau hanya berhutang sebanyak RM650 dan dia tidak akan membayar lebih dari itu. Satu pergaduhan besar antara Ma'il dan Hussein telah berlaku. Walau bagaimanapun, Ma'il tidak mempunyai bukti bahawa dia telah menjual almari tersebut pada harga RM750 dan akhirnya dia tetap terpaksa menerima RM650 sebagai bayaran almari tersebut. Kenapa Ma'il rasa tertipu? Boleh tulis di ruangan chat anda. Tulis di ruangan chat anda. Tak ada perjanjian, betul. Okey? Lagi. Tiada hitam putih. Macam lagu pula hitam putih. Lagi? Tak ada rekod jualan. Tak ada hitam putih. Okey, jawapan anda semua betul. Okey. Yang pertama, sebenarnya dia tak ada maklumat ataupun kita panggil hitam putih. Dia tak keluar invoice. Invoice tu dia tak keluar. Okey. Janji manismu je. Ya, janji manis macam Cik Sas kan? Okey. Dia memang dia bekas buaya darat. Okey. Buaya laut orang lain, buaya darat dia. Okey. Okey. Yang kedua, tiada deposit. Deposit. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, berapa banyak deposit yang diperlukan untuk kita ambil dalam ekonomi? Berapa banyak? Tulis di ruangan chat. Berapa banyak? Tulis di ruangan chat. Berapa? Cepat. Berapa banyak? 40 hingga 50%. Separuh. User iPhone 30%. Nur Suhaibah 50%. Nak Ismail 10%. Nak aku pinjam dengan Nak Ismail ni 10%. Suraya 10%. Okey. Dengar baik-baik. Dalam ekonomi, dia ada menceritakan cara yang terbaik untuk kita minta deposit adalah jumlahnya adalah nilai kos barang tersebut. Kos barang tersebut. Maksudnya barang tu harganya, kos buat tu harganya RM30. Kita jual RM50. So kita minta deposit RM30. Sebab apa? Once kita dah dapat deposit, kita boleh cover harga kos. Kurang-kurang kita tak hilang sangat duit. So kita tak cover rugi. So kita cover dah kos tu. Tu cara yang terbaik. Tapi boleh kita ubah ke? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh ubah ikut kesesuaian. Andai kata kita dah ada duit banyak, nak bagi orang minta deposit lebih kurang. Boleh, tak ada masalah. Itu bergantung. Tapi sebaik-baiknya nilai kos barang. Okey, ada faham? Okey. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya tengok, tuan-tuan tengok tak? Zaman sekarang ni banyak sangat kedai-kedai. Kedai-kedai, kalau puan dengar namanya Court Mart. Court Mart. Pernah dengar? Court Mart. Court Mart tak pernah dengar? Court Memet. Coach Memet. Saya panggil Court Mart. Sebab apa? Ambil dulu, bayar kemudian. Interest dia melimpah-limpah. So, cadangannya kita kalau nak beli barang, kumpul dulu baru beli. Contohlah macam Cik Sas kan. Dia beli kerusi kan hari ni kan. Kerusi baru sampai. Mahal tu. Ada lampu bling-bling lagi. Kononnya malam ni nak show off. Sekali belakang tak nampak. Cakap dengannya sedih. Okey. Tuan-tuan. Dia ada berapa kedai lah. Court Mart, Sengkek. Tahu kedai Sengkek? Tahu tak kedai Sengkek? Sengheng. Kenapa saya kata kedai Sengkek? Sebab pergi situ je selalu orang akan bawa hutang, sedang hutang. So bahaya. Kedai-kedai ni anda kena elakkan. Lagi satu sekarang ni, zaman sekarang ni munculnya kedai-kedai saka. Kedai-kedai saka. Tak apalah RM1 je. Betul, kedai RM2. Saya tanya tuan-tuan, kedai RM2. Anda belanja RM2 ke? Saya tanya terus terang. Anda belanja RM2. Kan? Itu adalah kedai-kedai yang perlu anda elakkan.
kadang-kadang tuan, puan-puan tak boleh nak elak. Masuk je, RM2 tak rasa. Saya nak bayar, Betul. ambil kau. Dah tak keluar dah warna merah. Warna biru keluar. So tengok saka dia melekat tu. So kena pastikan saka-saka ni hilang sebelum sampai rumah. Okey? Okey. Baiklah tuan-tuan. Seterusnya, okey. Sebenarnya modul saya ni modul yang paling mudah dan saya cipta untuk orang buta huruf pun tak ada masalah. Okey. Saya tanya, tuan-tuan puan-puan kenal bonsiu tak? Bonsiu. Siapa bonsiu? Tulis dekat komen Honda. Honda. Owner. Owner. Betul tak? Honda. Okey, dia ada satu kekurangan. Apa kekurangan dia? Buta huruf. Ya, betul. Dia buta huruf. Saya nak tanya tuan-tuan, dia berjaya ataupun tidak? Jaya. Berjaya tak? Dia berjaya. So, yang geng-geng ibaratnya kumpulan-kumpulan bonsiu ni, okey, walaupun tak boleh mengira, tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi dia boleh berjaya. So sebab tu modul ni kan saya cipta, kalau anda tak boleh membaca, tak boleh menulis, saya suruh lukis tuan-tuan. Lukis tak ada masalah. Okey, so kita kepada yang lebih teknikal, boleh ke boleh? Okey, dekat depan tuan-tuan ada kertas A4 tak? Ataupun buku ke? Koyakkan selai boleh? Koyakkan selai boleh? Boleh. Okey, sebab belajar kewangan ni kena ada kira-kira. Kalau tak ada kira-kira, dia nama tu keawang-awangan, bukan kewangan, keawang-awangan. Okey? Okey. Boleh? Okey, sekarang tuan-tuan, saya nak tuan-tuan kertas tuan-tuan tu lipat dua macam ni. Lipat dua macam ni. Lipat dua. Lipat dua. Maklumlah kedai buku, kedai komputer dah buka kan, boleh cari A4 kan sekarang kan. Saya cari A4. Suami isteri, cikgu kan. Aduh, sabar je lah. Okey? Okey dah? Siapa yang dah tunjuk kertas anda? Tunjuk. Okey. Sekarang di ruangan sebelah kanan anda tulis besar-besar dekat atas tu. Okey. Tu tambah macam ni. Tambah. Okey. Bukan belah kiri, maaf. Belah kiri tulis tambah. Belah kanan tulis tolak. Tambah, tolak. Okey dah? Senang ya. Okey, kalau dah dekat sebelah dia ni, tuan-tuan, puan-puan tulis wang masuk. Wang masuk. Sebelah ni tulis wang masuk. Di belah tambah ni tulis wang masuk. Okey? Di sebelah tolak ni tulis wang keluar. Wang keluar. Okey. Boleh ke? Boleh. Macam ni? Saya tak nak saya terlampau laju sangat. Nanti takut tuan-tuan tengok. Okey. Okey. Jom. Okey tuan-tuan. Sekarang, apakah dia wang masuk dan apakah dia wang keluar? Saya terangkan dalam keadaan yang paling mudah. Okey. Wang masuk ini adalah pendapatan. Apa sahaja duit yang masuk, apa sahaja pendapatan yang masuk, itu adalah wang masuk. Apa sahaja. Okey. Okey, wang keluar apa? Wang keluar maksudnya perbelanjaan. Apa sahaja perbelanjaan itu adalah wang keluar. Okey. Kalau saya cakap, okey, perbelanjaan apa? Kalau wang keluar, puan-puan buat macam ni. Kalau wang masuk, puan-puan buat macam ni. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Okey. Pendapatan. Wang masuk, wang keluar. Tunjuk. Wang masuk. Perbelanjaan. Pendapatan. Perbelanjaan. Beli stok. Wang masuk, wang keluar. Wang keluar. Bagus. Hasil jualan. Wang masuk, wang keluar.
Wang masuk. Tak. Senang sahaja. Okey? Okey. Okey tuan-tuan puan-puan, kenapa kita kena membezakan, okey? Antara pendapatan dengan perbelanjaan. Sebab nanti saya akan tunjuk. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, apakah dia kehendak dan apakah dia keperluan? Tulis di ruangan chat anda. Apakah dia kehendak dan apakah dia keperluan? Tulis di ruangan chat anda. Kehendak itu nafsu. Senang jawapan dia. Okey. Keperluan makan KFC. Makan KFC keperluan Bagus Noranita. Ni saya nak datang rumah dia ni. Keperluan makan nasi. Kehendak keinginan. Okey. Dengar baik-baik. Definisi yang bagus adalah keperluan ni keperluan ni adalah barang asasi yang diperlukan untuk meneruskan hidup. Barang asasi yang diperlukan untuk meneruskan hidup. Itu maksud keperluan. Contoh, kita tak minum air. Agak-agak boleh mati ke tidak? Boleh. Okey. Kalau kehendak ni, apa-apa kehendak, apa-apa sahaja keinginan yang ingin dituruti. Itulah namanya nafsu. Cakap sama orang sebelah, nafsu. Nafsu yang paling kita selalu dengar, apa namanya? Nafsu apa? Nafsu macam Cik San, nafsu apa? Nafsu apa? Nafsu serakah. Nafsu apa? Cik San dah sebut tu, nafsu serakah. Nafsu syaitan. Nafsu serakah. Nafsu serakah ni, tuan-tuan tahu macam mana boleh datangnya nafsu serakah? Tahu tak? Macam mana boleh datang nafsu serakah? Siapa tahu? Okey. Nafsu serakah ni sebenarnya daripada seorang sahabat Nabi. Nama dia Surqah bin Malik. Ni cerita beragama. Tiba-tiba je ustaz pula malam ni. Okey. Nama dia Surqah bin Malik. Sebut sikit. Surqah bin Malik. Surqah bin Malik ni, dia ni mula-mula masa Islam, masa Islam yang apa? Masa zaman Abu Jahal nak bunuh siapa? Nabi Muhammad kan? Yang kepung tu kan. Yang kejar naik kuda, inilah namanya Surqah bin Malik. Surqah bin Malik. Kenapa dia dapat nama Surqah ni terkenal pada nafsu? Sebab dia mengejar ganjaran. Sehingga kan dia masuk Islam pun dia dijanjikan sesuatu oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah yang dijanjikan oleh Nabi kepada Surqah tu? Cuba teka. Kalau dapat, saya belanja anda KFC 1 keping. Betul. Dalam Kisra Parsi. Apa? Dalam Kisra Parsi punya gelang. Gelang Raja Parsi tu dijanjikan untuk Surqah. Tapi bila dia dapat? Dia dapat selepas 2 tahun kewafatan Nabi. Waktu tu zaman Saidina Abu Bakar serang Parsi. So dapat gelang tu dan serahkan pada Surqah. Dan waktu tu Surqah baru tahu yang Nabi ni sentiasa memegang janjinya walaupun dia dah meninggal. Gelang ni bukan main-main, gelang ni gelang power lah. Sebab itulah digelar nafsu serakah. So Surqah bin Malik. Di cerita baik sini. Saya bukan ustaz, saya baru nak start. Okey? So, boleh kita teruskan? Seling-selingan je. Okey? So, seterusnya tuan-tuan. Okey? Saya nak tunjuk lagi satu study case. Okey? Study case ni senang sahaja. Sekejap. Okey. Okey. Perkumpulan wanita kampung anda menjalankan projek ternakan ayam. Mereka membeli anak ayam dan memberi makan sehingga dijual. Dedak ayam mudah dibeli dan kadang-kala juga ubatan perlu dibeli. Ayam akan dijual di pasar minggu di bandar yang jaraknya 30 km dari kampung mereka. Mereka akan menyewa lori serta menyewa tapak dan kemah di pasar minggu untuk menjual ayam mereka. Mereka akan berada sepanjang hari di pasar minggu itu.
pada petang hari semua ayam mereka akan terjual. Okey tuan-tuan, saya nak tuan-tuan puan-puan kira berapa banyak transaksi wang keluar dan berapa banyak transaksi wang masuk. Boleh ke boleh? Okey, 2 minit dari sekarang. Kira berapa banyak transaksi wang keluar, berapa banyak transaksi wang masuk. Okey, sebab kita nak memahamkan konsep. Okey. Okey, cepat-cepat. Alamak. Rupanya ada kawan isteri saya lah dalam ni. Siapa tu? Siapa Saya tu? pasti dia mesej bini saya. Habis aku. Okey. Apa ya? Nasiblah. Okey. Okey. Dah dapat? Kalau dah dapat tulis di ruangan chat berapa banyak transaksi? Okey. Wang keluar 6. Wang masuk berapa banyak? 1. Okey, jom kita tengok sama-sama. Perkumpulan wanita kampung anda menjalankan projek ternakan ayam. Mereka membeli anak ayam, wang keluar. Memberi makan sehingga dijual. Dedak ayam mudah dibeli, wang keluar. Dan kadang-kala ujuabatan juga perlu dibeli. Wang keluar lagi. Okey? Seterusnya, ayam dijual di pasar minggu yang jaraknya 30 km dari kampung mereka. Mereka akan menyewa lori. 4 wang keluar dan tapak kemah di 5. pasar minggu untuk tapak kemah. So 6 dah. Untuk Ada menjual lagi ayam. 1. Tapak dan kemah. Menjual ayam mereka. Mereka akan berada sepanjang hari di pasar minggu itu. Pada 7. petang hari semua ayam Makan. mereka akan terjual. Ada 6. 7 lah puan kan? Kos makan. Dah kira dah kos makan tu. Dia termasuk 6. Ubatan? Dah. Okey, tengok dia wujudnya. Membeli anak ayam, memberi makan, memberi ubat-ubatan, menyewa lori, menyewa tapak, menyewa kemah. 6. Okey. Dan akhir sekali baru dia dapat jual ayam mereka. Okey tuan-tuan puan-puan. Saya nak apa yang konsep saya nak tunjukkan tuan-tuan puan-puan kat sini adalah kita nak menghasilkan satu produk perlu gunakan banyak produk, betul? Contoh, nak buat roti canai. Dia nak buat roti canai, dia bukan sahaja perlu jual roti canai tu, tak. Dia kena beli tepung, kena beli gula, kena beli minyak. Sebab tu kita kena catat. Sebab pengeluaran lebih banyak daripada kemasukan. Benda ni lah yang kita selalu terculas. Bukannya kita sengaja lupa, tak, kita culas. Okey? Okey. Tuan-tuan, puan-puan, okey lagi ke? Siapa okey buat macam ni? Okey, tuan-tuan, puan-puan. Okey, yang seterusnya. Tuan-tuan tadi dah bahagi 2, dah tulis wang masuk, wang keluar, betul? Sekarang saya nak tuan-tuan belah 3 lagi. Bahagi 3 lagi macam ni. 3 di ruangan wang masuk, 3 di ruangan wang keluar. Boleh? Okey. Okay, dah? Kalau dah, tulis di ruangan chat dah. Okay, Siti Haja dah. Okey, tuan-tuan, puan-puan. Okey. Dekat bahagian wang masuk ni, dekat matahari ni kan, tuan-tuan tulis tarikh. 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 Okey, tarikh. Dekat tengah ini namanya perkara. Perkara. Sini RM,
ringgit Malaysia. Ada berniaga pakai Bangladesh, Dhaka. Ni tulislah ikut anda punya kesesuaian hidup. Maklumlah kan kita masyarakat majmuk. Okey. Dekat wang keluar pun sama. Tarikh perkara RM. Tarikh perkara RM. Okey, tuan-tuan puan-puan. Okey. Sekarang tuan-tuan dekat tuan-tuan tengok, okey, saya akan terangkan apa sahaja wang masuk, tuan-tuan kena tulis dekat ruangan wang masuk, dan apa sahaja wang keluar kena tulis dekat ruangan wang keluar. Boleh ke boleh? Boleh? Lepas ni saya akan bagi study case. Study case je kita malam ni. Dia belajar account ni banyak study case. Sebab apa? Tak buat, tak tahu. Dah buat baru tahu. Nanti dengar lah. Kejap lagi tu banyak. Okey? Okey. So kita akan terus kepada study case yang pertama. Boleh? Okey. Boleh. Lepas bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula sekarang. Ambil kau. Tak besarkan ya, saya besarkan sikit. Nampak? Saya okey, betul-betul. Okey. Dah siap ke? Okey, tuan-tuan letak je, jangan apa? Jangan kira berapa semua. Letak je kat mana saja dulu. Saya nak tentukan tuan-tuan betul ataupun tidak. Kelaskan saja dia dekat mana. Pengkelasan saja dulu dia dekat mana. Apa dia? Apa kaitan Osman dengan Hussein ni? Osman. Oh maaf, Osman juga. Maaf, tak tukar ni. Maaf, saya tak perasan. Sip baik, minta maaf lah. Terima kasih teguh. Dia sama, orang yang sama. Tahun tu memang tahun 2020 dengan 2010 Maaf, 2020 juga. Jauh benar. Okay, maaf. Sabar, orang lain pun PKP juga. Rasa nak mundur masa tu. Okay. Dah ke belum? Kalau dah, tulis jurangan chat. Dah.
Okey, ramai yang dah. Alhamdulillah. Okey. Maknanya anda semua cekap lah. Okey. Okey. Sekejap. Ada lagi belum siap? Maaf. Okey, kita tunggu kawan kita kejap yang belum siap. Okey. Okey, ramai yang dah. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan puan-puan. So kita tengok puan-puan, tuan-tuan semua buat sama tak dengan apa jawapan dia. Boleh ke boleh? Siapa boleh say I? Okey, kelas saya ni saya tak boleh lah kalau saya seorang cakap. Dia kena berdua. Okey, ini adalah jawapannya. Sama ke tidak? Bantuan Mara, dia akan masuk di ruangan awam masuk. Okey, ni total. Okey, tuan-tuan puan-puan tengok sama ke tidak? Boleh write sendiri? Okey. Tuan-tuan puan-puan, ingat apa yang saya ajar ni wang masuk, wang keluar. Ini namanya buku tunai, bukan ledger. Ledger tu debit kredit. Itu selepas buku tunai. Untuk sekarang jangan buat dulu wang masuk, kredit nanti tuan-tuan pening. So kita buat buku tunai saja dulu. Okey, boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Siapa boleh buat sum up? Okey. Tuan-tuan puan-puan, so okey. Macam ini. Sekarang kita akan tengok macam mana kita nak buat tamatkan hari tu. Okey? So senang saja. Tuan-tuan kira jumlah dia. Boleh? Tuan-tuan tolong kirakan jumlah dia. Kirakan jumlah dia. Total dia berapa? Okey? Total dia berapa? Tolong kira total dia berapa. Kan? Okey, dah total. Ruangan wang masuk berapa, wang keluar berapa. Okey. Kalau dah, okey. Sekarang tengok depan balik, tengok slide. Okey. Wang besar tolak wang kecil. Ingat konsep ni, mana yang besar tolak yang kecil. Yang besar tolak kecil. Yang besar tolak kecil dapat baki dekat tangan. Okey, yang besar tolak kecil dapat baki dekat tangan. Andai katalah puan-puan hari tu wang keluar lebih besar daripada wang masuk. Jadinya masuk baki di tangan dekat ruangan wang masuk. Jelas? Siapa jelas buat macam ni? Okey ke semua? Masing-masing semua dah nampak dah start berasap dah ni. Okey, ini yang paling simple tuan-tuan, simple. Pimple. Okey. So tuan-tuan, jadi so 13 ni baki ni tulis baki di tangan. Sebab apa baki di tangan? Sebab besok dia akan masuk di ruangan wang masuk. Kalau hari tu dia berakhir di ruangan wang keluar, baki di tangan berada di ruangan wang keluar, besok dia akan masuk di ruangan wang masuk. Tapi kalau hari kejadian dia berakhir di ruangan wang masuk, besok dia berada di ruangan wang keluar. Maksudnya kita akan bermula dengan kerugian. Kita akan bermula dengan kerugian. Setakat ni semua okey ke? Okey ke? Boleh Sebabnya macam ni tuan-tuan puan-puan. It's normal tuan-tuan untuk kita berniaga mula-mula tu kita akan rugi. Okey? Tapi saya akan ajar nanti dekat bahagian planning macam mana tuan-tuan puan-puan nak membezakan. Dia ada namanya PBB pula. Tu nanti. Kalau sempat. Kalau tak sempat nanti insya-Allah kita sambung nanti. Okey? Okey, ni bahagian hanya untuk C saja, kontrol saja. So, kita dah tahu kita belanja bab mana, kita fokus bab mana. So, lepas ni kita boleh kurangkan. Oh, tang ni boleh kurangkan. Tang ni tak ada orang beli sangat. So, tak payah buat sangat. Macam tu. Sebab tuan-tuan macam ni. Sepanjang saya mengajar akaun ni, kan, saya tengok apa? Orang kita ni, dia kalau benda tu tak terjual,
dia pulun promosi benda tu. Padahal benda tu memang tak boleh pergi. Baik kita fokus pada benda yang kita boleh jual. Benda yang kita banyak untung. Kita fokus promosikan benda tu lagi. Orang kita biar nak habis barang. Tu masalah orang kita. Kalau tuan-tuan perasan lah. Tuan-tuan semua usahawan kan. Mesti tuan-tuan perasan. Ada contohlah. Macam ada satu peserta saya. Dia jual. Dia cakap, okey, makanan yang paling orang minta karipap apa semua. Yang paling tak laku sekian-sekian. Tapi masalahnya besok dia jual juga yang tak laku tu. Sebab apa dia cakap yang tak laku ni ada juga peminat dia. Tapi tak banyak, sikit. Dah tahu tak laku, kau fokus je lah. Yang ni boleh lagi banyak production. Macam itu. So dekat sini kita dapat lihat dekat mana yang paling banyak untung, kat mana yang paling kurang. So kita promosikan yang paling banyak orang ambil. Ada jelas? Siapa jelas say I. Okey, tuan-tuan puan-puan. Okey. So, kejap. Dia ada beberapa pantang larang Dia ada beberapa pantang larang di dalam ni. Dalam ni dia ada beberapa pantang larang. Okey. Okey. Kejap. Okey. Dia ada beberapa pantang larang. Okey. Yang pertama, tuan-tuan dekat belakang tuan-tuan tu, belakang kertas tu tuan-tuan tulis attention, perhatian, tulis perhatian. Tulis perhatian. Okey. Dah? Okey, yang pertama. Yang pertama. Tulis transaksi anda setiap kali berlakunya jual beli. Tulis transaksi anda setiap kali berlakunya jual beli. Maksudnya apa? Setiap kali ada jual, setiap kali ada beli, anda kena catat, anda kena catat. Habis kalau saya banyak sangat pelanggan macam mana coach? Okey, kalau banyak sangat pelanggan, anda kena catat sikit-sikit dulu. Malam anda kena masuk dalam buku tunai. Ada faham? Ada faham? Siapa faham say I? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita tak catat, insya-Allah habis. Memang tak catat terus. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua tuan-tuan. Okey, yang kedua. Okey. Yang kedua, kira duit anda setiap pagi dan malam. Kira duit anda setiap pagi. Tiba-tiba kejut. Okey. Kenapa saya suruh anda kira duit anda setiap pagi dan malam? Kisahnya begini tuan-tuan. Ada satu orang datang jumpa saya. Dia cakap, "Ustaz, saya nak minta tolonglah Ustaz. Dekat rumah saya ada toyol." Dekat rumah saya ada toyol, dia cakap. Okey, ada toyol. Dia balik belanja, dia balik berniaga malam ada 500. Besok pagi kadang-kadang ada 50, kadang 100. Kadang-kadang tak ada. Lepas tu saya tanya dekat dia balik. Okey. Okey, dekat rumah letak beg duit ni kat mana? Dia dengan confident cakap letak dekat almari dekat dapur. So dekat rumah duduk dengan siapa? Dengan anak lelaki. Anak lelaki balik bila? Anak lelaki balik tengah malam lepas dia tidur. Oh, anak lelaki tahu tak? Duit tu simpan dia? Tahu. Persoalan saya pada tuan-tuan puan-puan sekarang, siapa toyol tu? Siapa toyol tu? Tulis di ruangan chat anda. Siapa toyol tu? Siapa toyol tu? Anak dia. Anak dia, betul. Okey. Jadi yang cakap dengan saya tu bapa kepada toyol. So dia bapa toyol tu. So ceritanya kat sini bukan apa. Kita ni kan jangan percaya sangat dengan benda tu. Kita check balik. Check balik kewangan kita. Mana duit aku terlebih? Mana duit aku terkurang? Kenapa duit aku ni lebih? Kenapa terkurang? Dia macam ni. Kalau duit tu terlebih, kita tak kisah dah. Tapi bila terkurang, mana aku beli duit aku? Dia selalu macam tu. Siapa selalu macam tu? Angkat tangan sikit. Dia macam saya cakap, waktu ada duit, tak ada masalah.
Tak ada duit, masaklah kau. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, okey? Yang ketiga ni dia terpulang Okey, kalau anda confident, okey, kalau anda rasa ni kalau jenis perniagaan anda yang perlukan anda mencatat banyak setiap hari, anda kena catat setiap hari. Tapi kalau perniagaan anda yang tuan-tuan rasa perlu catat sebulan sekali, dipersilakan. Kalau ada orang juga yang berniaga seminggu sekali baru catat pun ada. Dia terpulang pada anda. Okey, contoh. Kalau jual makanan, macam ada peserta saya dia jual makanan setiap hari. So saya cakap, boleh tak saya minta nota slide nombor 18, saya terlepas nota ya. Maaf ya. Okey, nanti saya bagi. Okey? Apa tadi namanya? Dah hang. Okey. Dia jual makanan. So makanan ni setiap hari dia akan produce, betul? Bila dia produce setiap hari, saya cadang setiap harilah anda catat. Ada juga yang orang pakai bulanan. Contohnya orang yang buat apa namanya nursery, bukan nursery bunga tu, nursery yang jaga budak. So dia dapat duit tiap-tiap bulan, betul? Tiap-tiap bulan lah baru dia catat. Dia jual beli barang pun cakap ikut mingguan. So saya cakap ikut mingguan lagi bagus. So dia beli barang setiap minggu, so dia tutup. Okey, kenapa kita kena tutup dan kita kena buka? Ikut hari ataupun minggu ataupun bulan. Kenapa? Okey, lambat. Senang saya jawab. Okey, jawapannya. Siapa yang kat sini, dia tulis, dia sendiri tak faham apa dia tulis. Dia tulis, dia tak faham apa dia tulis. Angkat tangan sikit. Dia tulis, tapi dia tak faham apa dia tulis. Faham tak maksud saya? Tulisan cakar ayam lah. Kalau golongan macam gini, dia kadang-kadang tengah sibuk memang tak boleh baca. Kadang bukan tuannya, saya pun sama. Apa aku tulis kan? So, sebelum berlakunya begitu, baiklah kita ubah muka surat dengan baik. Okey? Sebab apa? Sebab benda ni dia macam ni tuan-tuan. Ada peserta saya juga cakap, okey tuan-tuan, tuan saya nak tanyalah, saya ni baru 2 bulan tapi saya dah bosan buat benda ni. Okey. Tuan-tuan, tengok tak kedai Cina, dia sentiasa improve dia punya ni. Bulan pertama memang dia catat, masa kedai runcit dia catat dekat buku. Lepas tu dia dah kedai dia dah besar sikit, dia dah start ada keluar. Betul tak? Betul tak? Lepas tu pula dia dah pakai sistem. Kenapa dia buat macam itu? Sebab ni lah tuan-tuan, dia nak catat berapa banyak pendapatan dia. Bila dia cakap kedai dia makin besar, dia makin tak sempat, dia menggunakan sistem. Sebab itulah kita ni bila berniaga, keadaan kita makin maju, kita kena upgrade sistem dia. Jangan kedekut, cakap orang sebelah, jangan kedekut. Cakap orang sebelah, jangan kedekut. Jangan kedekut untuk belanja untuk sistem ni. Sebab apa? Sistem ni lah yang akan memudahkan hidup anda di kemudian hari. Tapi orang kita kadang takut. Macam mesin tu kan. Mesin tu sebenarnya dia boleh mencatat harian punya rekod. Anda tinggal print balik je, tengok je. Okey, berapa banyak keluar, berapa banyak masuk. Tu yang paling mudah. Okey? Okey, tuan-tuan, puan-puan. Setakat ni okey, kita perlu belajar C. Coach Sas. Coach Sas, kalau belajar P, mau sampai pukul 12. Nak dekat setengah lah Sekejap So, macam Coach Sas. Okey, sekarang ni minggu ni kita belajar kontrol dulu, boleh? Sebab boleh. Minggu depan banyak-banyak nanti, yang penting buat dulu. So minggu depan lebih kritikal, kita akan belajar planning pula. Macam mana kita nak plan? Ini kita belajar kontrol. Masuk kontrol, kita kira dulu, kita tengok dulu perbelanjaan kita, so kita boleh kontrol. Dah kontrol ni baru kita plan. Next stage apa? Kita ada stages dia. Kita jadi usahawan ni kena ada stage. Jangan tak ada stage. Tak ada stage, kau bawah je lah. Sebab tu ada orang dia tak kisah bab kewangan ni, dia berniaga macam tu je lah. Duit dia keluar masuk. Orang macam ni kita gelar dia, sedih. Cakap orang sebelah, sedih. Okey, tuan-tuan puan-puan. Okey, saya rasa itu saja. Okey, untuk slide nombor 8, kejap.
Coach Sas macam mana? Slide ni nak bagi ke nanti? Saya bagi kat Coach Sas boleh? Mas Sas? Boleh. Boleh. Saya Share dalam akan grup lah. share kat Coach Sas. Okey? Nanti yang belakang-belakang tu untuk minggu depan ke? Nanti kita tengok macam mana. Okey? Boleh? Kerja rumah. Coach nak Boleh, tanya boleh? Okey. Coach, kalau kata dalam seminggu kita ambil 2 kali stop. Okey. Ambil 2 kali stop. Okey. Itu dikira kita dah bagian wang Okey, keluar. betul. Okey. Lepas tu customer membeli itu dikira wang masuk. Betul. Wang masuk. Okey. Bila ada pembelian, katalah buat postage. Okey. Postage Itu dikira wang keluar. Postage. Ya. wang keluar. Postage tu kita charge so- dekat customer ataupun tidak? Charge kat Okey, customer. charge kena. Tapi kita kena beli postage juga kan? Beli postage tak, wang keluar, duit tapi masuk, dibayar Apa? sekali dengan harga barang tu. itu dikira sekali. Itu kira wang masuk. Berapa Itu saja kira wang wang masuk, berapa saja wang keluar, kita kena kira. Oh, maksudnya macam mana saya tak faham. Okey, katalah satu barang harga RM35, Okey. COD postage harga dia RM8. Okey. So jadi 3. so Okey. 35 campur 8. Okey. Jadi jumlah tu dia dah bayar. So kita Okey. kira itu wang Itu wang masuk. masuk. Wang masuk dekat perkara kalau- tu kita tulis Ah. barang dan postage RM43. Itu saja dah cukup. Oh, barang dah postage. Barang dan postage. Okey. Sama juga dengan charge COD. Ya, charge COD pun sama. Berapa COD-nya? Katalah nak RM5. RM5. Barang harga ni RM45 campur RM5 Okey. jadi RM50. Kita Barang campur 50. COD. macam itu. Lepas tu kos Okey. kita buat COD tu minyak kereta kena catat lah wang keluar. Macam itu. Dia setiap apa sahaja pergerakan Okey. wang masuk ataupun wang keluar kita kena catat. Itu rukun dia. Sama juga macam kita bayar untuk runner. Sama juga. Wang keluar tulis runner berapa ringgit. Okey, Oh, boleh? okey. Terima kasih Puan Boleh. Kak Aridal. Okey, Coach Sas silakan. Okey, sebelum ni kita nak minta Coach Ashraf bagi kerja rumah, tengok macam mana. Ada kerja rumah minggu depan kita boleh submit nanti sebelum kelas dekat WhatsApp. Okey. Macam ni. Okey, kerja rumah senang saja sebab minggu depan insya-Allah kita akan belajar bab planning. So, saya nak terangkan tentang bab planning ni ada 3 perkara. Okey, 3 perkara. Okey, yang pertama namanya saya gelar dia PBB. PBB. Bukan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. PBB ni maksudnya P yang pertama ni modal permulaan. Modal permulaan. B yang kedua ni namanya kos bulanan. Kos bulanan. B yang ketiga ni PBB, B yang ketiga kos bahan. Okey, selesai? Okey. P tu kos permulaan ni maksudnya macam ni. Kalau anda mula-mula buka kedai, berapa banyak kos yang anda tanggung? Contoh anda jadi ejen, berapa habis duit untuk jadi ejen tu? Tu. Okey, tu kos permulaan. Yang kedua, kos bulanan. Kos bulanan ni maksudnya kalau kita ada staff, kita ada apa lagi? Kita ada bil elektrik, bil air yang kita kena bayar. Itu namanya kos bulanan. Kos permulaan ni apa sahaja yang kita buat kali pertama dan kita boleh pakai sampai kiamat ataupun benda tu jahanam. Ayat yang paling senangnya jahanam. Contoh, kita meniaga makanan, kita beli kuali. Tak ada setiap minggu beli kuali, tak. Kita beli waktu mula-mula sampai benda tu rosak, betul? Itu namanya kos permulaan. Okey, kos permulaan, kos bulanan dah selesai. Ketiga, kos bahan. Kos bahan ni maksudnya semakin banyak produk tu kita jual, semakin banyaklah barang tu kita beli. Contoh, orang buat roti canai. Okey, orang buat roti canai. Makin banyak roti canai dijual, makin banyak tepung dia guna. So itu adalah tepung tu adalah kos bahan mentah. So tugas tuan-tuan puan-puan sekarang senang saja. Tuan-tuan kena bezakan dalam perniagaan tuan-tuan puan-puan semua yang mana kos permulaan, yang mana kos bulanan dan mana kos bahan anda. Itu saja.
Sebab senang. Minggu depan tuan-tuan dah senang kira. Kasih settle habis semua perkara. Tak payah waktu tu, aku ni tak. Okey, boleh ke boleh? Setakat ni jelas? Jelas? Okey. Okey, Coach Sas. Okey, terima kasih kepada Coach Ashraf. Tepukan untuk Coach Ashraf. Yes. Dia kalau bab belajar tentang kewangan yang kewangan terlepas ni kan. Lepas tu kita pula tengok kewangan berwara, muka macam Allah. Duit manalah duit aku. kalau belajar duit masuk, aduh. Itu biasalah. So apa-apa pun memang penting, nak tak nak memang kita kena belajar tentang kewangan. Saya apa-apa saya refer pada dia je. Pada dia sebab dia memang PA kewangan. Boleh tanya. Macam katakan kita COD semua kan, minyak kereta tu dikira sebagai kos, betul? Betul. Macam mana kita nak differentiate sebab minyak kereta tu kadang kita guna untuk perniagaan dan peribadi kan. So macam mana kita nak bahagikan contoh bahagikan kos katakan isi minyak tu kita gunakan untuk dua benda ni, peribadi dan juga Okey. Dia macam ini tuan-tuan puan. Okey, pernah dengar perkataan jadi bos kita lah yang tanggung segalanya, betul? Jadi bos maksudnya perbelanjaan kita semua ditanggung oleh syarikat, betul? So jangan takut, anda letak je kewangan tu dalam buku tunai anda. Boleh? Itu macam tu. Berapa juga masuk dalam perniagaan. Mungkin saya nak tanya puan guna kereta tu banyak untuk perniagaan atau banyak untuk family? Let's say lah kata seminggu kita masukkan RM50 kata untuk minyak tu. Okey. RM50. Untuk sebab satu minggu. Jadi kita gunakanlah untuk COD, untuk pergi ambil barang, untuk pergi kedai, macam tu. Ya, tulis dekat ruangan. So sampai macam mana? Tulis dekat ruangan wang keluar RM50 tu. Oh, RM50 tu. Ya. Dia macam ini puan-puan. Saya tak nak puan-puan, dia memang kita boleh membezakan. Okey? Macam contoh, kita buat bisnes dekat rumah. Kalau dah income tax, kita boleh claim tau. Rumah ni, okey, aku bayar sewa rumah sekian banyak. Padahal kita duduk rumah sendiri. Tapi kita kena bezakan. Tapi sekarang ni, saya tak nak puan-puan pening. Okey, itu nanti ke hadapan. Sekarang ni kita kira dulu, bab wang keluar, wang masuk. Kalau tuan-tuan guna kereta tu untuk perniagaan dan untuk ni, tuan-tuan kira sekali lah dalam buku wang tunai tuan-tuan puan-puan. Itu cara yang paling senang. Sebab kita bos, tu duit aku. Okey. Okey. Ada lagi persoalan? Cap. Okay, kalau minta kita catik apa belanjaan di dalam minggu ni boleh tak? Maksudnya minggu depan lah, minggu raya untuk Boleh. Tak ada masalah. Nak raya kan? Maksudnya nak raya kan? Untuk bisnes ke untuk kegunaan peribadi? Okey. Untuk bisnes. Okey. Apa saja bisnes tulis. Okey. Dia sebenarnya untuk kewangan peribadi lain. Patutnya kena ada dua beg duit. Ada dua beg duit. Satu untuk kewangan peribadi, satu lagi untuk syarikat. Selalunya saya bezakan. So nanti minggu depan kita akan belajar bab gaji. Macam mana, bila kita nak ambil gaji apa semua. Macam tu. Okey? Kita tengok nanti. Boleh Okey. Boleh. Kalau Mama Zai tu banyak COD tu kan, naik kereta kan, buat live tu. Mama Zai dah semayang kot. Okey, tak apa. So, ada soalan? Kalau tak ada soalan ni dah terlebih sikit. Tahulah bab kewangan ni memang. Boy. Jangan marah Mama Zai. Okay, nanti Aziz belanja. Tak marah. Okay, so insyaAllah saya mengharapkan semua belajar sesuatu. Okay, so memang baik untuk diri sendiri, untuk perniagaan sekurang-kurang kita tahulah plus minus ke mana arah perbelanjaan atau kewangan kita punya bisnes. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa minggu depan dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada anda semua, selamat Hari Raya Kurban. Okay, so apa tu yang penting, jangan balik kampung. Hari Raya apa? PKP. Raya PKP, kurban. Hari Raya apa lupa dah. Dah lupa
Zaman purba dulu ada tau. Zaman purba dulu ada Mama Zai, Raya Korban kan nama dia. Zaman sekarang tak ada. Raya rumah je. Okey, Atik. Raya apa sekarang ni? Raya Korban. Dia ada hang. Sama je raya tak raya. Lupa dah. Itulah. Dah ambil gambar ke? Ambil gambar. Ambil gambar, ambil gambar. Terima kasih yang ingatkan. Dia memanglah kita nasi lupa je. Kata tak dipelawai. Buka. Mama Zai. Mama Zai buka tu. Kalau tak ada Mama Zai tu dia lain lagi. Kak Aridal tadi dah buka. Wawa, Rosita, Ina, Lin, Cik Yam, user Dah buka. Mama Zai macam mana? Tak buka. Okey, kat sini ada 2 muka surat, 3 muka surat. Dah buka dah. Dah buka. Okey. Standby. Kasih muka ada senyum sikit, bagi love sikit. Okey, standby. Muka surat pertama. Sekejap Oh, Cik Wan. Bila gambar dia buka. Okey. Cik Wan. Sekejap. 1, 2, 3. Okey, jom ni muka surat pertama. Sekejap Okey, sekejap. Sekejap sebut nak save. Sekejap Dia biasa lambat sikit. Okey, muka surat 2. Standby Kak Norita Maskilang, sorry. Okey, standby. Kali Imbas baca Kak Zailah. Okey, standby senyum. Okey. Yang ketiga pula. Yang ada ketiga. Kak Nurifah ada, Kak Amarina ada, Kak Diana ada. Okey, jap. Standby. Sekejap Okey, standby. Okey dah. InsyaAllah. So, terima kasih kepada semua. Kita jumpa pagi depan. Aziz, ada apa-apa Aziz? Tak ada apa tuan. Okey, Cik Wan? Cik Wan ada apa-apa ke Cik Wan? Tak ada. Okey je. Okey, so terima kasih semua. InsyaAllah kita tangguhkan perjumpaan malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Walas.